Puan Chow Yu Hui Rao. Puan Speaker, soalan saya soalan nombor 9. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih Saudara Yang Berhormat Raup atas soalan yang dikemukakan. Kementerian berpandangan bahawa AUKU masih lagi relevan dalam menguatkuasakan fungsinya. Namun begitu, Kementerian senantiasa prihatin dan responsif ke atas aspirasi pelbagai pihak yang inginkan AUKU ditambah baik dari masa ke semasa. Seperti yang saya maklumkan kepada Yang Berhormat ketika sesi kamar khas sebelum ini, secara asasnya AUKU telah mengalami proses pindaan sebanyak 7 kali sejak diwatakan pada tahun 1971 dan pindaan terakhir adalah pada tahun 2019 yang memensuhkan Seksyen 15(2)(c) AUKU yang telah memberi lebih ruang dan kebebasan kepada pelajar untuk bersuara dan berpolitik di dalam kampus dan di luar kampus. Ini bermakna kementerian sentiasa mengambil kira pandangan dan saranan konstruktif semua pihak bagi menambah baik AUKU. Kementerian juga berpandangan perkara-perkara yang dilihat boleh ditambah baik atau dipindah hendaklah diberikan perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya. Namun, melihat kepada kepentingan AUKU dalam urusan penubuhan, tadbir urus dan hubungan antara accountability IPT dengan kerajaan dan masyarakat, Kementerian berpendirian bahawa pendekatan melakukan pindaan adalah langkah yang lebih tepat berbanding memansuhkan terus AUKU secara keseluruhan. Apatah lagi sekiranya pengenalan akta baharu bagi menggantikannya hanya akan mengambil kembali dan mengguna pakai semula kebanyakan peruntukan sedia ada seperti di dalam AUKU. Tindakan ini tidak ubah seperti sekadar menyalin kulit. Berhubung dengan jawatan kuasa teknikal Mansuh AUKU 2018 pula, seranan dan dapatan jawatan kuasa telah diambil tindakan dan terdapat beberapa perkara yang sedang diperhalusi. Misalnya, susulan pindaan pada tahun 2019 yang membenarkan mahasiswa untuk berpolitik di dalam dan di luar kampus serta bertanding di dalam pilihan raya. Pelaksanaan fasa pertama yang sedang dimuktamadkan adalah membangunkan beberapa garis panduan yang bersesuaian. Garis panduan ini bertujuan memberi lebih kebebasan kepada pelajar dalam menguruskan aktiviti pelajar dan dalam menyertai kegiatan politik di dalam dan luar kampus dengan cara yang selamat dan teratur. Ia kini sedang dalam peringkat pemurnian sebelum diedarkan ke semua universiti awam untuk tindakan dan pelaksanaan. Fasa kedua pula akan melihat keperluan memindah atau memansuh beberapa peruntukan yang seterusnya di dalam AUKU. Dan fasa kedua ini telah pun bermula pada awal Disember 2022. Kini, Kementerian sedang meneliti semua peruntukan berkaitan dengan pelajar di dalam AUKU khususnya yang berkenaan dengan urusan akaun dan kewangan persatuan mahasiswa. Selain itu, berkenaan dengan plan tindakan dan garis masa dalam melakukan pindaan dan penambahbaikan yang seterusnya seperti yang dimaklumkan juga semasa penggulungan perbahasan peringkat dasar tempoh hari, Kementerian sedang dalam proses menyusun satu sesi libat urus atau town hall yang akan melibatkan semua pemegang taruh pada satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Berdasarkan sesi town hall tersebut kelak, Kementerian akan memperhalusi kedapatan yang diperoleh dan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pelbagai dapatan dan saranan lain yang telah diberikan kepada pihak Kementerian. Secara ringkasnya, Kementerian berpandangan bahawa AUKU adalah satu akta yang penting, relevan dan berfungsi dengan baik. Dan sebarang kelemahan yang terdapat di dalamnya boleh diperhalusi dan ditambah baik melalui pindaan dan bukan pemansuhan. Terima kasih, Tuan. Yang Berhormat Raup. Ya, Puan Speaker, walaupun AUKU telah dipindah sebanyak 7 kali, tapi kita boleh nampak hak mahasiswa masih disekat. Contohnya pada tahun lepas, sebelum PIU, aktivis Fahmi Reza telah mengadakan beberapa kelas demokrasi di UM, UKM dan UIM. Tetapi
pihak universiti melarang dia dan menghalau dia. Dan bolehkah Menteri jawab, jika hanya pindah AUKU, macam mana boleh jamin kebebasan mahasiswa dalam segi hak autonomi kewangan dan juga hak mengadakan aktiviti? Kerana kami tahu AUKU yang core problem adalah kuasa mulat di tangan NC dan juga HEP. Jika tidak dimansuhkan, kuasa mulat tidak akan dipindah dari NC dan HEP kepada mahasiswa ataupun kesatuan mahasiswa iaitu Student Union. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Raup. Sebagai makluman Yang Berhormat Raup, seperti yang saya nyatakan awal tadi, AUKU ini telah melakukan 7 kali perubahan, penambahbaikan. Dan penambahbaikan ini banyak menyentuh soal hak dan kebebasan mahasiswa itu. Kita lihat bahawa antara isu yang paling rasanya ingin ditekankan dalam soal pemensuhan AUKU ini ialah tentang politik. Makanya kerajaan melalui KPT telah mengubah beberapa section itu dalam sudut memberi kebebasan pertama dari segi politik. Makanya dalam pilihan raya beberapa menyentuh soal kebebasan berpolitik ini. Beberapa IPTA telah dikembalikan kuasa kepada mahasiswa untuk mengadakan pilihan raya kampus dan bukan lagi hal ehwal pelajar untuk mengadakannya. Contohnya, pada bulan Disember 2022 melibatkan 2 buah universiti awam iaitu Universiti Sains dan Universiti Malaysia Sabah di mana pilihan raya kampus telah dilaksanakan sepenuhnya di bawah kuasa mahasiswa. Demikian juga pada bulan Januari 2023 melibatkan 9 buah universiti awam iaitu Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Tun Hussein On Malaysia, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pada bulan Februari pula 2023 telah melibatkan 3 buah universiti awam di mana mahasiswa telah mengendalikan pilihan raya ini sepenuhnya tanpa ada campur tangan pentadbiran daripada universiti iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, Universiti Malaysia Terengganu, baki lagi 6 buah universiti awam yang ada di negara kita ini yang berjumlah keseluruhannya 20 tidak dapat lagi dilaksanakan sekarang sebab tempohnya belum tamat lagi. Tetapi kita percaya dan kita akan pastikan bila sampai penggal pula 6 universiti iaitu UiTM, Universiti Teknologi Mara, Universiti Zainal Abidin, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM, Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Melaya, pilihan raya kampus akan dikendalikan sepenuhnya sekali lagi oleh mahasiswa dan akan dilaksanakan pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar yang akan datang. Berhubung kait pula dengan kuasa yang dihadkan di bawah Seksyen AUKU pada awalnya yang telah juga kita tambah baik. Kita berikan kuasa sepenuhnya kepada mahasiswa ini untuk mengurus takbir, dana yang ada diberikan pada mereka. Mengadakan aktiviti menggunakan dana sendiri dalam akaun mereka. Itu juga telah kita berikan. Kembali kepada kuasa mahasiswa. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Macam ada soalan. Indra Makota, Ya, terima kasih ringkaskan soalan. Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Tetapi saya rasa Tuan Menteri tak faham semangat di sebalik soalan tambahan yang diberikan. Tak apalah, itu kita bincang lain. Tapi isu AUKU bukan hanya kemahasiswaan. Ia lebih luas daripada itu. Dia soal governance di universiti-universiti awam. Ia juga ada kaitan dengan akta lain seperti akta IPTS. Apabila lambat kita membuat keputusan tentang penubuhan Universiti Sukuba, itu antara contoh klasik kelemahan di bawah AUKU. Matlamat dan semangat AUKU 1971 dan pindaan terbesar dia 1975 tak sama dengan semangat hari ini.
kita bincang hari ini soal autonomi universiti, kebebasan akademik, public intellectual, undi 18, memperkasa co-curriculum, Yang berhormat, soalan. peranan profesor dan retaining of senior professor. Jadi saya harap kerajaan serius untuk memansuhkan AUKU diganti dengan akta yang lebih komprehensif. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Atas Ringkaskan jawapan ya, juga atas ya. soalan dan cadangan tadi, sebagai ringkasnya, kita akan ambil kira pandangan seperti yang saya nyatakan awal. Apa juga saranan dan cadangan kita akan memberi pertimbangan dan akan insya-Allah memberi penambahbaikan kepada AUKU ini. Terima kasih.